ayat seterusnya 153. Dan orang-orang yang melakukan kejahatan kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan beriman, maka sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan muslimat, Allah Ta'ala sebut mana-mana manusia hak dia dah buat jahat kemudian teringin nak patah balik. Aku nak beritahu, aku terima. Tuan tengok, saya nak baca dua ayat 82 surah Taha. Wa inni laghaffarul liman taba wa aman wa amila salihah thumma ihtada. Ayat 82 surah Taha, Allah Ta'ala berfirman, wa inni, dan sesungguhnya aku ini, la ghaffar, aku ini ghaffar. Bukan kata Allah sebut ghaffar, tapi sebelum harfun ghib ada harfun lam. Orang belajar Arab faham. Kalau Allah kata wa inni ghaffarun, cukup dah. Allah itu ghafur. Tapi Allah sebut sebelum ghib ada lam. Wa inni la ghaffarun, la ghaffar, aku ni pengampun. Makna harful lam tu bawa makna aku benar-benar pengampun. Wa inni la ghaffar, untuk siapa? Liman taba, bagi mereka yang bertaubat. Liman taba, dulu dia buat jahat, dulu dia tak sedar diri, Allah campak kesedaran dalam hati dia, dia mula nak bertaubat, lepas tu dia minta ampun. Akulah Tuhan yang Maha Pengampun. Liman taba wa amana, kemudian dia beriman, wa amila salihah, dan dia melakukan amal soleh, summa ihtada, kemudian dia diberi petunjuk, istiqamah. Ayat mana lagi? Al-Furqan 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. 70 Al-Furqan, ketika Allah menceritakan sifat-sifat ibadur rahman. Mula ayat 63, golongan ibadur rahman, hamba Allah yang Allah sayang, hamba pilihan Allah. Dia start sifat tu ayat 63 surah Al-Furqan pada juzuk 19. Al-Furqan ada 2 juzuk, 18 dan 19. Pada juzuk 19 Allah Ta'ala sebut ayat 70, ketika Allah menceritakan sifat ibadur rahman. Kalau tuan-tuan muslimat baca ayat sebelum 70, nanti jumpalah golongan yang menyembah selain daripada Allah, kemudian wala yaznun, mereka tidak berzina. Maksudnya ada juga yang melakukan zina, ada yang buat dosa-dosa besar. Akhirnya Allah sebut ayat 70, illa, kecuali man taba, mereka-mereka yang bertaubat, wa amana, kemudian beriman, wa amila amalan salihah, dan dia beramal dengan amal yang soleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka ni kata Allah, faulaika yubaddilullah, yubaddil badal. Belajar tajwid, mad badal, mad ganti, mad tukar. Belajar dalam haji,
badal haji, ganti. Ganti. Orang tu dah meninggal atau sakit yang tak ada harapan sembuh, kita badalkan dia. Badal makna ganti, termasuklah bab haji. Allahu Akbar. Allah kata yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah punya baiknya Allah, dia bertaubat. Apa jadi? Sayyiat yang dia buat sebelum tu, sayyiat dia tu aku tukar jadi hasanat. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Apa makna? Kejahatan tu ditukar menjadi kebaikan. Kata Ibnu Abbas dua. Pertama, kata Ibnu Abbas, daripada kemusyrikan kepada keimanan. Yang dimaksudkan oleh Allah, ditukar sayyiat itu menjadi hasanat, ialah dia asalnya musyrik. Katalah penyembah berhala, kemudian dia menerima agama Allah, maka musyrik itu, syirik dia tu waktu dia belum Islam tu ditukar kepada keimanan. Dan bayangkan, kata Nabi, semua amalan dia waktu dia kafir Allah bagi pahala. Waktu dia kafir, dia bagilah rumah kebajikan 100,000. Waktu tu dia kafir, ada tak pahala dia? Tak ada. Dia jadi debu, haba'am mansura. Tiba-tiba nak mati dia masuk Islam. Contoh, dia mengucap 2 kalimah syahadah. 100,000 dia bagi waktu kafir tu, pahala untuk dia. Allah tu untung orang bukan Islam. Bila dia menerima Islam, pertama dosa dia semua hapus. Kedua, amalan dia waktu dia kafir transfer, akaun tu transfer waktu dia dah Islam. Subhanallah. Tu maksud ditukar. Kata Ibnu Abbas, maksud pertama daripada musyrik ditukar kepada keimanan. Dan maksud yang kedua, daripada keraguan ditukar dengan keikhlasan. Ni Ibnu Abbas sebut. Maksud yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Yubaddil, ditukar oleh Allah kejahatan itu kepada kebaikan. Dah sebut tadi yang pertama, daripada musyrik kepada keimanan. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, daripada keraguan kepada keikhlasan. Sebelum tu dia ragu, dia tak percaya Islam. Lepas tu dia terima Islam ataupun dia faham Islam, maka dia jadi manusia yang ikhlas, hasil daripada taubat dia. Dia minta ampun. Sebelum ni dia meragui agama Allah. Mungkin dia Islam, mungkin dia Islam. Berapa ramai orang Islam yang meragui agama dia sendiri? Berapa ramai orang Islam yang tidak ambil serius tentang agama dia sendiri, tentang adin dia sendiri. Itu yang pernah disebut oleh Hamka dalam satu tulisannya. Kita baca buku Hamka seronok. Tulisan dia banyak falsafah. Hamka pernah tulis. Hamka kata, kalau nak tengok orang Islam, tunggulah hari raya. Itulah orang Islam. Hari raya, tunggu. Itulah orang Islam. Kalau nak tengok orang beriman, kata Hamka, tunggu waktu subuh, solat subuh. Berapa kerat main masjid, berapa kerat yang ambil kisah solat jemaah di masjid, di surau, di musola, semayang pada waktunya. Hamka sebut ni, nak tengok orang Islam, tunggu hari raya. Itulah orang Islam. Hari raya pun, hari raya Idul Fitri ya, Idul Adha dia tak mau ni raya Pak Lebai. Ni raya Pak Lebai dengan raya Lembu Kerbau, dia kata. Dia tak mau, dia Idul Fitri tu bau glam, dia kata. Glam, short form glamour jadi glam.
Kan? Idul Fitri itu fashion apa semualah. Salam siapa boleh kita salam, kita salam. Walau bukan mahram pun kita balun dia, peduli apa. Oh, Masya Allah. Idul Adha, ini Pak Haji Lebay punya raya haji. Ni raya depa, kita tak nak kena-mena. Ni kebau lembu punya cerita. Tuan, besar lagi Idul Adha daripada Idul Fitri. Ini sudah fadilat. Idul Fitri raya sehari raya, besok tu dah boleh dah puasa 6 Syawal. Tapi Idul Adha, disitulah hari raya, disitulah puasa sunat, disitulah korban. Takbirnya muqayyad, mursal dan muqayyad, mengiringi solat. 9 Zulhijjah, tunggulah, ni dalam WhatsApp dah masuk dah macam-macam. Mendahului ilmu falak pula pok-pok ni. Mereka mendahului penyimpan moh besar raja-raja. Mereka siap khabar dah hari raya, hari Ahad 10 hari bulan. Tengok anak bulan lusa, apa tunggulah sat. Janganlah buat kelang kabut. Betul kan, buat-buat tak nampak anak bulan macam. Hari Rabu ni akan tengok anak bulan Zulhijjah, 29 Zulqa'dah. Kalau tak nampak hari Khamis 1 Zulhijjah. Kalau tak nampak hari Jumaat 1 Zulhijjah. Kalau nampak cerita lain. Tak nampak, jawab dia hari Jumaat 1. Kalau nampak, besok itulah hari Khamis. Sabarlah. Kalut tulislah puasa sekian-sekian hari. Oh, bersama. Lepas tu heboh semua dalam Facebook. Masuk dalam Facebook. Bagilah penyimpan moh besar tengok dulu. Bagilah mufti-mufti teropong dulu, intai dulu. Hukum ada. Pandai-pandai lah. Tunggu hari Rabu ni. Malam tu akan diumumkan. Bila 1 Zulhijjah. Nampak hari Khamis lah. Tak nampak hari Jumaat lah. Kalau Khamis 1 Zulhijjah, raya hari Sabtu, hukum hari Jumaat. Kalau Jumaat 1 Zulhijjah, raya hari Ahad, hukum hari Sabtu. Sabarlah. Kayak kalut tak ketahuan. Dia merokok apa ni, sebab semua ni. Eceh betul. Pandai-pandai yang buat. Tunggu, sabar. Ini besarnya Zulhijjah. Baik itu Allah bersumpah, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar dan demi malam-malam 10. Allah bersumpah. Dan malam 10 tu kata ulama, 9 malam yang awal, 10 malam yang awal daripada Zulhijjah. Bermula malam 1 Zulhijjah sehinggalah malam ke-10 Zulhijjah. 9 hari itu dituntut, disunatkan kita berpuasa. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam ensiklopedia amalan setahun, bahawa dituntut selama 9 hari itu straight kita berpuasa. Bagi yang mampu dipersilakan. Tuan-tuan buatlah kalau mampu 9 hari. Bukan senang, 9 hari dalam keadaan orang duk makan kari. Dalam keadaan orang duk rembat nasi kandar, kita puasa. Allah. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, tidak mampu kamu 9 hari, maka kamu ambillah beberapa hari daripada 9 hari itu. 1 Zulhijjah puasa, 2 Zulhijjah puasa, 3 Zulhijjah seokok, 4 Zulhijjah seokok balik, 5 puasa, 6 okok, 7 okok, 8 puasa, 9 puasa. Boleh lagu tu. Nombor 3, yang ni saya buat. Hampa pun sama. 9 Zulhijjah, sehari itulah. Jadilah tuan. Kok tak ada apa, 9 Zulhijjah tu jangan tinggal. Allah ampun dosa kita setahun lepas, setahun akan datang. 2 tahun punya dosa kasih ampun. Bila 9 Zulhijjah, sehari. Yang ni saya buat, tuan-tuan pun buat. Jangan kata kat aku, hampa pun sama. Sehari itulah. Jadilah untuk wali kita pun hari tu. Oi, jangan.
dia punya hangat. Ustaz cakap itu 3 tu lah, lepas tu tak ada lah. Tak ada lah, lepas tu isap okok je lah. Siapa tak nak 9 tak ada lah, isap okok je lah. Tak ada masalah, 9 hari tu relax, isap okok, no problem, sunat aja. Tapi rugi lah buat sehari. 9 Zulhijjah tuan, besar dia, besar Masya Allah. Korban Zulhijjah, mana ada korban hari lain? Akikah boleh tumpah korban. Mazhab Asy-Syafi'i membenarkan 7 bahagian, 5 korban, 2 akikah boleh. 5 akikah, 2 korban seekor lembu boleh. Imam Syafi'i benarkan. Imam Hanafi nehi zindagi. Imam Hanafi tidak membenarkan korban saja, akikah hari lain. Namun kata Imam Syafi'i, afdal kamu berkorban sebab bulan korban. Namun dia buat akikah boleh? Boleh. Tapi afdal dia berkorban. Dia nak buat akikah, saya ni ustaz umur dah 58, duk dapat maklumat daripada arwah ayah, arwah mak, memang waktu kecil dia tak buat apa pun kat saya. Keluarga kami susah ustaz. Ayah toreh getah, mak pula ambil upah basuh kain. Susah ustaz. Ayah toreh getah tapi rokok hisap juga. Susah, ayah tak ada duit. So ayah meninggal, mak meninggal. Tu saya bila dah besar lagu ni baru dapat tahu kata saya ni tak akikah lagi. 58 dah. Boleh tak dia buat? Boleh. Imam Syafi'i kata boleh, tak ada apa. 58 dah umur, ada duit lebih sikit, kerja apa elok ke apa ke, dapatlah pencen apa ke, teringin, baru teringat kata mak ayah tak mampu nak buat lagu mana. Kan semua orang mampu, mak ayah susah, umur dah 58. Dia pun ingat tahun ni nak buat akikah dululah, ada rezeki tahun depan buat korban. Mazhab Syafi'i kata no problem, boleh buat walau umur dah 58, cucu dah 13. Baru nak buat akikah boleh, tak ada masalah, sebab dia tak mampu, mak ayah dia tak mampu waktu kecil. Namun afdal korban, tak salah, afdal korban sebab Zulhijjah. Nak buat akikah buat bulan lain. Itu sedikit lah, tuan belajar lah hukum. Nak sebutnya, inilah besarnya Zulhijjah, inilah hebatnya Zulhijjah. Maka orang yang ragu, ditukarkan dia kepada keikhlasan. Dia faham Islam, dia tahu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tukar, yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Hak jahat dia buat tu Allah tukar jadi kebaikan. Kata Ibnu Abbas, itulah 2 benda dia. Allah, sebab itulah kita bila buat dosa jangan berlengah, jangan bertangguh. Semua kita ada dosa. Dosa kecil memang terpaling, dosa besar alhamdulillah kita tak buat. Dan kita meninggalkan dosa besar, di sudut hukum kita dapat pahala tak? Dapat. Tuan-tuan tak minum arak, tuan dapat pahala? Dapat. Tuan-tuan tak berjudi, dapat pahala? Dapat. Bukan saja-saja tinggal, dapat pahala. Macam kita bagi nafkah anak bini kita, dapat pahala tak? Dapat. Walaupun nafkah anak bini, bukan kira tanggungjawab kan? Pahala. Ini dia benda yang kita kena faham. Muslimin dan muslimat, kita memang ada dosa, so jangan kita tangguh. Istighfar, sedekah, baca Quran, itu semua penghapus dosa-dosa kecil kita. Dosa-dosa kecil kita dihapuskan dengan baca Quran, datang kuliah malam ni, setiap atur langkah kita, semua Allah hapus dosa kecil. Dosa besar, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, bulan depan, walamma sakata an Musa al-ghadab, kita akan lihat apa dah jadi, apa akan terjadi setelah Nabi Musa sakata. Sakata apa? Sakata makna reda, turun. Walamma sakata an Musa al-ghadab, kemarahan Musa sudah turun. Kita akan tengok cool down lah Nabi Musa, dan kita akan lihat kisah seterusnya. Kesimpulan,
pada malam ini ialah jauhilah penyembahan berhala-berhala moden, kata Qaradawi. Izam-izam yang dicipta manusia, yang disolek-solek kononnya inilah Islam, tapi bukan daripada Islam. Hendaklah kita jauhi diri kita, seperti doa Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhilah aku dan anak-anakku daripada menyembah berhala. Yang kedua, kita mesti faham Allah ini Ghafar, Tawwab. Dia suka ampun manusia, dia suka terima taubat. So jangan putus asa. Banyak mana dosa kita, besar lagi rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.